Sumandak, mana sudah kau? Oh, mau sampai sudah nih. Kau di dekat mana sekarang? Macam mau dekat nih sudah siapa? Hello? Hello? Diary. Masya rasa tahun ni Masya sibuk sangat. Sampai tak ada peluang pun nak balik kampung. Masya bersyukur dengan rezeki ini, Alhamdulillah. Tapi itulah, teringinlah juga balik kampung. Jadi, Masya pun ajaklah geng Sabah datang ke rumah buat pengubat rindu. Orangnya comel je. Hello Bella. Hello. Sampai sudah saya. Terima kasih tak kajut saya. Saya ingat tadi kau jauh lagi. Hilang ke apakah? Apa yang kau sediakan ni? Iya. Kan kita sepatutnya buat senaman saja. Tapi tidak sah kalau tamu saya tidak kasih hidang makanan yang sehat. Okey. Jadi memang kau kebetulan diet juga kan ni? Ya. Okey, ngam. Tiba-tiba pula kami cakap bahasa Sabah ni kan. Tak apalah. Yang janji korang faham kan? Okey. Hari ini sebenarnya kita nak buat dua jenis hidangan oats. Buat masa sekarang ni kita buat overnight oats. Suami saya adalah seorang yang mempunyai kolesterol yang sangat tinggi. Dan dari situ Masya terpaksa berkarya supaya dia lebih kerap makan oats untuk kita kurangkan kadar kolesterol di dalam badan dia. Maknanya, overnight oats ni dia tak payah masak. Kiranya kita akan letak semua bahan-bahan yang ada depan ni di dalam bekas seperti ini. Saya buat macam rumah saya. Pakai tangan pun boleh. Sudah cuci tangan tadi kan. Okey. Kasih masuk saja. Semua pun boleh. Kita akan hiaskan dengan kita punya buah-buahan. Jadi kita boleh pilih apa saja buah. Sebab sekarang ni Masya pakai strawberry sebab kita mau sesuaikan dengan susu kan. Jadi ada macam lemak-lemak, masam-masam. Okay. Lepas tu kita kasih masuk ini anggur. Ya, pandai dah. Lepas tu kita kasih masuk buah yogurt. Semua? Kita pulang. Sikit pun boleh, semua sikitlah pun boleh. Wow. Okey, cukup. Jadi lepas ni Bella akan buat macam-macam lagi lah. Macam Masya cakap, tak semestinya kita ikut apa yang Masya tunjuk tadi lah. Macam kalau Bella suka pisang, letak pisang. Kita campurkan dengan kacang sebab saya suka makan crunchy. Yalah, yang boleh mengunyah lah. Kita boleh gunakan kacang gajus, kan? Kacang walnut. Ini adalah cranberry. Susu pun macam saya cakap tadi lah, kita boleh letak susu full cream atau wow. Tapa. Boleh dengar kan bunyi dia? Dia macam dia nak serap sampai ke bawah tu supaya bila kita tinggalkan di dalam peti ais selama 1 malam, dia punya susu tu dia bagi kembang kita punya oats. Jadi tidak payah masak. Kita kasih simpan saja di dalam peti ais. So itu yang kita mau. Ya. Orang semua rasa bila dengar oat je macam tak berminat, tak sedap. Sebab kita dah biasa sangat makan makanan yang bersambal, berminyak. Pesanan Bella, sedikit perkongsian. Apa kata kita mulakan gaya hidup yang sihat dengan makan makanan yang lebih sihat untuk membantu kita daripada segi dalaman dan juga luaran. Yang ini Masya sudah siap semalam. Ya, untuk jadi Bella? Itu kita 2 shot.
share. Okay. Orang kata dalam bahasa English, sharing is caring. Tadi Masya lupa nak cakap yang Bella boleh campur dengan madu lagi untuk bagi sedikit kemanisan di dalam oats kita. Dan selain kita boleh buat begini, kita juga boleh buat oat porridge. Ataupun bubur oats. Cuma yang ini dia macam boleh makan terus-terus. Cuma kita perlu api lah untuk masak dia. Kita simpan oats and then kita simpan sama ada air ataupun susu. Bagi sampai dia punya oats tu betul-betul kembang. Masya dulu kau chef lah? Tidaklah, tapi saya selalu masak. Bagus pasal oat ni Bella, dia bagus untuk kesihatan kita sebab dia kurang kaloris. Jadi kalau Bella mau kuruskan badan, ini adalah makanan yang paling sesuai. Sebab apa? Bila kita makan ni, kita terus kenyang. Tapi orang selalu cakap macam bila dengar oats je tak sedap, bila dengar makanan sihat je tak sedap. Sebenarnya itu kita punya kreativiti sendiri. Betul. Kita boleh buat macam-macam. Ada setengah orang buat bubur oats ni masak macam bubur ayam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sedap sekali. Dengan suara-suara sedap sekali. Sebenarnya Bella bukanlah penggemar oat, tapi tadi apa yang Masya tunjuk dengan Bella, dia bagi Bella rasa. Okey. Bella rasa macam lepas ni memang dah boleh buat sendiri kot. Lepas tu kan, kalau macam bulan puasa, kan kita kena berpuasa dan kita kena pastikan yang kita cukup tenaga untuk sepanjang hari kita berpuasa. Boleh letak kurma. Sunnah kan untuk makan kurma. Jadi, dan ini paling sesuai sebab paling cepat. Faham? Tak payah nak masak pagi-pagi. Dah siap dah. Makan subuh. Okey. Okay. Masa Masya bersenam dengan Bella tadi, banyak juga dia bagi idea. Lepas tu kan, boleh tahan kuat juga Bella ni. Kecil-kecil cili padi. Yelah, tenaga orang muda kan. 3, 2, 1, jom senam. Jom. Okey, Bella. Tadi kita sudah kanyang-kanyang kan? Sudah. Kita sebagai seorang wanita yang berkerjaya, kita seorang isteri yang tercinta, dan kita seorang ibu. InsyaAllah lepas ni. Jadi kita kena buat senaman. Kita kena pastikan badan kita selalu fit dan sihat. Erti bersenam untuk Bella untuk mengekalkan kesihatan. Lepas tu biar badan kita ni lebih, orang kata, tegang, tak rasa cepat penat dan sebagainya. Nak ajak Bella buat senaman yang pertama. Jadi sekarang kita nak fokuskan kepada bahagian di sini ya. Okey. Kita akan mulakan dengan single leg lunges di mana kita akan ada sedikit jarak bersama dengan kerusi. Kita akan mula dengan kaki kanan ya. Cari keseimbangan dulu. Bila dah dapat keseimbangan, jangan lupa untuk bengkokkan jari kaki supaya kita boleh rasa teras-teras dekat bahagian betis dan peha bekerja. Bagi anda di rumah yang ingin keseimbangan yang lebih stabil, anda boleh pastikan ada meja ke atau apa-apa lagi kerusi untuk pegang. Supaya anda lebih seimbang. Tapi buat masa ni kalau tak ada, kita boleh macam ni pun boleh. Okey. Kita mulakan dengan kiraan 5. Dapat rasa kan yang kita punya teras bahagian betis, peha. Tapi boleh buat lama lagi kalau kita nak. Boleh. Terpulang kepada individu tu. Kalau dia rasa dia boleh buat 10, 20, silakan. Senaman yang kedua. Okey, kita buat seated squat. Di mana seated squat ni selalunya kita nak duduk kan? Lepas tu kita bangun balik. Kita duduk. Ni masa kita mengandung hari tu kita buat ni. Sebab itulah senaman ini
sesuai juga untuk orang mengandung. Sebab kenapa kita ada kerusi ni? Supaya kalau orang mengandung, yelah, takkanlah kita nak tak ada kerusi ni, bahayalah kan. Kalau nak duduk pun boleh. Tangan ni boleh. Terpulang. Macam ni ke? Boleh. Tapi dalam situasi ni mungkin saya macam ni. Okey, kita buat dalam 5 juga? Boleh. Okey, 1, 2, 3. 1. Duduk teruslah. Boleh. Habis dah kan? Habis dah. Sekejap, kita ada lagi ke senaman? Nak lagi? Rehat dulu. Bila rasa macam bekerja otot-otot semua, kita tarik nafas. Relaxkan kembali pernafasan tu supaya tidaklah rasa penat sangat kan. Okey, stabilkan balik. Denyutan jantung yang dog macam orang ketuk pintu tu. Sama. Okey, sekarang ni ada lagi? Ada lagi tapi kita tak bangun. Kita cuma bangun sikit je. Keluarkan punggung daripada kerusi. Tangan pegang sini. Okey. Nampak tak Masya buat macam ni kan? Kita buat begini. Kalau boleh, kita tegakkan badan. Tidak mau kecederaan, okey? Jadi kita panggil ni tricep dips ya. Kita akan turun. Ya. Okey. Ni 2 kali kan? Tidak, 10. Tidaklah, 5 je. Okey, 1. Tadi kita dah turun ke bawah. Ini kita buat senaman yang duduk juga. Okey. Senang sikitlah. Kita akan buat seated bicycle crunch. Okey. Yang ini dia macam menari sikit Bella. Saya tahu Bella suka menari ya kan? Kita akan bagi sedikit step. Boleh jugalah. Okey. Kita akan mulakan dengan tangan kita ke belakang. Yang ini kita akan pusingkan dan angkat lutut. Untuk mendapat betul-betul rasa otot tu bekerja, kita tolakkan ke belakang kita punya pusat ni supaya betul-betul rasa dia bekerja lebih sikit. Kita mulakan sini 5, sini 5. Jadi 1, 2, mula. 1. Hijau tak muka kita? Tak. Belum lagi. Belum lagi. Okey. Tapi nampak dah rasa macam muka dah berpeluh-peluh sikit dah. Rasa kan? Rasa itu yang kena rasa bila buat maksudnya jadilah benda tu. Betul. Antara yang mungkin nampak mudah untuk penonton adalah di seated bicycle crunch. Sebab dia cuma macam menari. Tapi sebenarnya otot yang banyak memberi impak adalah kita punya teras bahagian sini, perut ni. Nak lagi tak? Nanti saya buat lagi. Tapi macam dekat rumah, kita kan banyak kursi, boleh je nak buat bertiga, berempat kan? Betul-betul. Banyak perabot-perabot yang kita boleh menggunakan untuk jadi kita punya alat senaman. Jangan bagi alasan yang alah tak boleh pergi gym. Bella tak adalah nasihat, tapi Bella nak berkongsi dengan ibu-ibu yang kat luar sana kena curi sedikit masa untuk buat senaman ni. Sebab kita nak guna badan kita ni lama. Jadi adalah lebih baik kalau kita jaga luaran ni. Macam mana nak jaga? Tak perlu buang-buang duit, tak perlu keluar rumah. Kita boleh bersenam di rumah macam yang Bella dengan Masya buat tadi. Tadi sudah rasakan tegangan dari paha kita, betis kita, itu bahu kita. Itulah. Semua rasa. Jadi saya rasa masa ini sesuai untuk kita minum kopi-kopi. Bagus. Okey, setuju? Boleh. Mari geng. Okey, jom. Kita di dalam. Senaman yang dilakukan oleh Bella dan juga Masya sebentar tadi adalah dipanggil yang pertama, single leg lunges. Single leg lunges ini adalah membantu untuk menguatkan bahagian kaki di bahagian quadricep dan juga hamstring, dan juga membantu untuk menstabilkan core kita atau dipanggil teras, dan juga kita punya kestabilan badan kita. Senaman kedua dipanggil seated squat. Seated squat ini sesuai untuk sesiapa yang baru bermula untuk memulakan senaman. Okey, dan juga sesuai untuk
perempuan yang mengandung ataupun yang mengalami sakit belakang. Dan senaman yang ketiga dipanggil tricep. Ia untuk menguatkan bahagian tangan belakang di samping menguatkan juga kita punya thrust badan kita. Dan senaman yang terakhir dipanggil seated bicycle crunch. Okey, sesuai juga kepada sesiapa yang mengalami sakit belakang. Okey, membantu untuk menguatkan kita punya thrust di bahagian hadapan dan juga di belakang. Anda juga dapat melihat mereka menggunakan kerusi sebagai alatan untuk melakukan senaman. Sesuai untuk sesiapa saja yang ingin melakukan senaman di rumah ataupun di pejabat. Oh ya. Semalam Masya minta tolong ayang Kamil belikan gincu untuk Masya pakai masa majlis hari jadi sepupu Masya esok. Yelah saja je nak cuba warna baru. Jadi hari ini, ayang Kamil pun datanglah ke rumah untuk hantar gincu tadi. Tadi kita dah bersenam-senam. Betul. Tapi nasib baiklah ayang ni tak sempat nak ikut serta tadi. Itulah. Hai Ayang. Ni ayang, ni Bella. Maafkan saya. Terkenal ikut Bella kan. Ayang. Kenapa Ayang ada kat sini? Sebab sebenarnya Masya ada urusan dengan dia. Tapi dah alang-alang ayang dekat sini, kita nak tanyalah orang yang lebih pakar kan. Tentang apa tu? Tentang ni lah, apa yang ada depan ni. Ni yang saya beli tadi ni? Tak, sebab macam ni ayang. Masya suka dengan warna gincu Bella ni. Bella pula suka warna gincu Masya, tapi tak tahu sesuai ke tak. Selalunya kita akan ikut, yang pertama sekali kena ikut warna tona dasar kulit kita. So Mandak Sabah ni Bukan sepatutnya gitu. sama kan? Yang ni luar ni skin tone. Ataupun tona warna. Ni tona warna dasar kita. Kita kena tahu. Selalunya orang Asia seperti Sumandak Sabah yang cantik ni, dia selalunya jatuh dalam tona kuning langsat. Kalau orang barat biru merah ataupun pink-pink. Kalau kita selalunya kuning langsat. Jadi warna dalam kuning langsat tu seperti warna coklat, warna merah tanah, warna butter, warna emas-emas, itulah paling dekat dengan kulit kita dan kita akan nampak natural kalau kita pakai dia. Macam Bella pakai ni, sebab tu nampak cantik. Lagi satu, kalau nak pilih tips dia, kena sama dengan warna. Kan orang Asia atau orang Malaysia kan, dia suka sedondon. Okey, bila sedondon dia nampak natural. Kat sini I dah tegur kat sikit. Marsha. Okey, jelak dulu. Okey, dah tahu kan? Okey, yang Marsha pakai ni warna ungu, ada tona ungu. Jadi dia dah melawan tona warna dasar kulit Marsha. Tapi boleh untuk nampak menonjol. Bibi Bella kering dan selalu macam terkupas macam tu, macam mana nak atasi masalah tu? Okey, benda-benda macam tu mungkin ada faktornya banyaklah. Kadang-kadang kita terus ambil tisu ataupun tisu basah. Basah terus lap. Dia ada bahan yang mungkin akan merosakkan kulit bibir. Jadi macam mana kita nak pilih gincu yang dia tak merosakkan kulit bibir kita? Okey, pertama sekali sebelum pakai primer dia juga. Supaya ada pelapis. Ada pelapis dia dulu. Yang paling selalunya orang takutlah kan untuk letakkan kalau ada bibirnya bermasalah adalah yang jenis kabut ataupun matte dalam bahasa Inggeris ya. Yang itu akan mengeringkan bibir anda. Kalau kita pergi ke kaunter-kaunter solikan, kita ada hak untuk bertanya apakah bahan di dalamnya. Sebab bahan yang paling utama dan selalu ada dan kita tak tahu adalah raksa ataupun merkuri. Kalau nak tahu kandungan merkurinya tinggi dalam sesuatu bahan kosmetik ataupun gincu, ambil beberapa gincu, kemudian buka yang dah pakailah yang kita dah tak nak sangat kan. Kita letak di bawah cahaya matahari terik, tengok mana yang cair dahulu. Ataupun bekasnya macam merekah dan sebagainya, maksudnya itu adalah kandungan dia tinggi, merkuri dia. Merkuri ini adalah sejenis logam yang racun dan bahaya untuk manusia. Jadi, mengapa masih ada syarikat atau orang yang masukkan merkuri dalam skincare? Sebab lepas dah sapukan krim yang ada merkuri, kulit anda akan berkilat dan putih dengan cepat. Tidak boleh nampak result dalam seminggu sampai 2 minggu saja. Tapi dia punya side effect akan mudaratkan kesihatan anda. Semasa kita letak dekat kulit kita lama-kelamaan akan jadi sangat sensitif. Lepas tu, jerawat akan naik berterus-terusan. Dia tak akan berhenti. Merkuri ni lepas masuk dalam darah kita, semasa dia pergi ke kita punya otak, kita akan ada masalah
murung, ada masalah mental juga. Kalau mercury ini masuk dalam mata, kita akan rabun dan buta. Dan kalau dia masuk dalam kita punya saraf kita pun akan ada masalah. Dan masalah dengan mercury ialah lepas dia diserap oleh kulit kita, dia akan duduk dekat bawah kulit kita buat selama-lamanya. Jadi paling penting adalah untuk elakkan bahan-bahan yang ada mercury. Jadi kalau kawan-kawan sekalian dah pernah gunakan produk ada mercury, sila pergi jumpa doktor pakar kulit anda yang terdekat. Nampak tak? Dia dah bercantum ataupun bersatu dengan warna mata, warna bibir dan juga baju. Masuk. Ini masuk. Cantik. Ini manis. Ya. Manis lah. Janji. Lah. Sebab tu aku beli tadi. Terima kasihlah yang sebab memahami situasi sekarang ni. Masya sebelum ni selalu macam rendah diri lah bila orang nak letak gincu dekat bibi Masya sebab Masya tak berapa yakin dengan tekstur bibi Masya. InsyaAllah lepas ni Masya lebih yakin, terutamanya juga bila memilih warna-warna gincu. Banyak info kita dapat, Masya. Betul. Tapi apa pun sebenarnya ini pun mungkin setakat berkongsi lah bersama dengan penonton sekali. Kadang-kadang bila kita nak beli satu produk gincu ni, kita kena pastikan kandungan dalamnya. Betul. Dan yang paling penting diluluskan oleh KKM. Betul, itu sangat tepat. penting. Keselamatan diri kita. Betul. Kadang-kadang kalau kita pergi ke kaunter solekan, kita tak ada dapat yang KKM tu. Mungkin kita dapat daripada antarabangsa punya kelulusan, itu pun penting. Sebab tu kalau nak pilih, kalau adalah sikit duit lebih, pergi kepada jenama-jenama yang dah terkenal. Supaya kita tahu isi kandungan dia dan betul. Selamat. Selamat. Betul. Betul. Tapi sekarang apa yang belum selamat lagi, tadi Masya dengan Bella ada buat oat. Alah. Habis baru nak cakap. Tak habis. Ada lagi. Ada lagi. Okey. Itu yang kita nak ajak tu dekat dapur. Nak mestilah. Jom. Makan. Terima kasihlah kepada Ayang Kamil dan juga tak lupa kepada Masya. Hari ini dia sudi jemput Bella sebagai tetamu dia. Dapat banyak info tentang bersenam, tentang makanan yang sihat. Sekianlah cerita Masya untuk hari ini. Seronoklah borak dengan diary ni kan? Buat Masya sedar yang setiap hari pasti ada banyak benda yang boleh buat kita rasa bersyukur. Alhamdulillah. Selamat malam.